أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم آمين. أما بعد، Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi di dalam majlis pembacaan kitab Syarhul Jalalil Mahalli ala Waraqati Imamil Haramainil Juwaini. Moga-moga melalui pembacaan kitab ini kita akan diberikan kefahaman yang baik terhadap ilmu usulul fiqhi, dan kita akan dapat memahami dengan baik apa yang telah dilaksanakan oleh para mujtahid, oleh para ulama fiqh yang telah bertungkus lumus mencari hukum hakam syariat daripada nas Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan dalil-dalil yang lain. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun mula membicarakan berkenaan dengan Al-Ahkam. Kita telah mula membicarakan tentang Al-Ahkam, iaitu pertemuan lepas kita telah membicarakan bahawa hukum terbahagi kepada dua, iaitu hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Dan kita telah pun melihat definisi bagi hukum taklifi, dan kita juga telah melihat definisi bagi al-hukmul wad'i, dan kita telah pun membicarakan berkenaan dengan jenis hukum al-wad'i yang pertama, iaitu as-sabab. As-sabab. Okey, sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, marilah sama-sama kita menghafaz matan al-waraqat yang telah dihuraikan oleh Imam al-Haramain, yang telah dihuraikan oleh al-Imam al-Mahalli serta para ulama yang lain, yang kita semua sedia maklum kitab al-waraqat merupakan hasil karangan Imam al-Haramain al-Juwaini. Jadi insya-Allah setiap kali kita nak baca perbahasan yang baru, kita akan menghafaz matan yang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari tersebut terlebih dahulu, dan dalam masa yang sama kita akan mengulang-ulang matan yang telah dihafaz sebelum ini. Moga-moga dengan sekitar 100 majlis pembacaan kitab Syarhul Jalalil Mahalli ini, kita baca secara tenang tanpa terikat dengan masa, dan dalam masa yang sama kita juga dapat satu kelebihan, iaitu menghafaz matan al-waraqat yang akan menjadi batu asas kita di dalam memahami ilmu usulul fiqhi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah kepada al-Imam al-Haramain al-Juwaini, juga kepada Imam Al-Jalalil Mahalli serta para ulama yang telah menyambungkan kitab al-waraqat serta kitab Syarhul Jalalil Mahalli sampai kepada kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi, wa dhalika lafzun mu'allafun min juz'aini mufradaini, ahaduhuma usulu wal akharul fiqhi. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه،
وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه 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 والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمباح ما لا والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله 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 فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمندوب ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ولا يعاقب والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. Okey, kita hafaz setakat ni dahulu. InsyaAllah untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk tajuk yang baru, kita akan tambah lagi insyaAllah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun membicarakan berkenaan dengan
kenyataan Imamul Haramain Al-Juwaini yang berbunyi wal ahkamu sab'ah. Hukum hakam ada 7, iaitu hukum hakam syarak yang berkait dengan perbuatan seseorang mukallaf ada 7 jenis. Dan pada kalimah al-ahkam itu kita telah menyatakan bahawa al-hukmu secara bahasa isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Manakala secara istilahnya al-hukmu adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i awit takhiri awil wad'i. Dan definisi bagi al-hukmu ini telah kita nyatakan juga dalam pertemuan yang lepas. Al-hukmu yang definisinya adalah khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i awit takhiri awil wad'i, terbahagi pula kepada 2, iaitu al-hukmu taklifiyyu dan yang kedua adalah al-hukmu al-wad'iyyu. Definisi bagi al-hukmu taklifi adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' awit takhir. Jadi definisi bagi al-hukmu al-taklifi adalah sebahagian daripada definisi al-hukmu. Sebab kalau definisi al-hukmu dia ada tambah satu lagi awil wad'i untuk menunjukkan al-hukmu terbahagi kepada 2, iaitu al-hukmu taklifi dan juga al-hukmu al-wad'i. Jadi oleh kerana itu definisi bagi al-hukmu at-taklifi adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' awit takhir. Manakala definisi bagi al-hukmu al-wad'i pula adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasida. Khitabullahi al-muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasida. Khitabullahi al-muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasida. Dan alhamdulillah dalam pertemuan yang lepas kita telah pun melihat tentang as-sabab, kerana salah satu jenis bagi al-hukmu al-wad'i adalah as-sababiyah. As-sababiyah, dan pertemuan lepas kita dah sebut hukum taklifi ada 5, iaitu al-wujub, an-nadbu, al-ibahah, al-hurmah dan juga al-karahah. Manakala hukum bagi al-hukmu al-wad'i juga ada 5, iaitu as-sababiyah, al-syartiyah, al-mani'iyah, as-sihhah dan yang kelima adalah al-fasad ataupun al-butlan. Jadi dalam pertemuan yang lepas kita telah pun meneliti berkenaan dengan as-sababiyah, iaitu merujuk kepada as-sabab adalah ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adamu li dhatihi. Ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adamu li dhatihi. Jadi insya-Allah hari ini kita akan melihat pula tentang asy-syartiyah dan juga al-mani'iyah. Asy-syartiyah dan juga al-mani'iyah. Okey. Adapun asy-syartu, kalau as-sabab ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adam li dhatihi. Asy-syartu pula adalah ma yalzamu min adamihil adam. Ma yalzamu min adamihi al-adamu. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dhatihi. Itu adalah definisi bagi asy-syartu. Saya sebut sekali lagi.
ma yalzamu min adamihi al-adamu. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Jadi di sini kita dapat lihat dah beza di antara as-sabab dan juga asy-syartu. Kerana as-sabab adalah ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adam. Jadi as-sabab dan juga asy-syartu sama dari sudut apa? Kalau tidak adalah perkara tersebut, nescaya natijahnya juga tidak ada. Maknanya kalau asy-syartu ma yalzamu min adamihil adamu. Asy-syartu adalah ma yalzam, sesuatu yang menjadi pasti, menjadi mesti, menjadi lazim sekiranya benda yang diiktibar sebagai syarat itu tidak ada. Sekiranya benda yang diiktibar sebagai syarat itu tidak ada, nescaya pastilah yang akan berlaku adalah natijahnya juga tidak ada. Natijah bagi syarat juga tidak ada. Jadi asy-syartu adalah sesuatu yang sekiranya ia tidak ada, nescaya natijahnya iaitu al-masyrut. Kalau as-sabab, natijahnya kita panggil al-musabbab. Kalau asy-syartu, natijahnya kita panggil al-masyrut. Sekiranya syarat tidak ada, nescaya benda yang diikat dengan syarat itu juga tidak ada. Natijahnya juga tidak ada. Contohnya seperti al-wudu, wudu di dalam solat. Kalau kita tengok wudu di dalam solat, sekiranya seseorang itu tidak berwudu, apa natijahnya? Natijahnya benda yang diikat dengan syarat iaitu sembahyang juga tidak akan wujud. Maksudnya kalau seseorang tidak berwudu, dia sembahyang macam mana pun sembahyangnya tidak wujud. Sembahyangnya diiktibar sebagai tidak wujud. Jadi kalau di sini kalau kita lihat samalah asy-syartu dan juga as-sabab. Sebab as-sabab juga kalau tiada sabab, nescaya musabbab juga tidak ada. Contohnya sekiranya matahari belum lagi tergelincir di ufuk timur, di ufuk barat, maafkan saya. Selagi matahari masih berada di ufuk timur dan belum lagi berada di ufuk barat, belum tergelincir daripada tengah langit ke ufuk barat, nescaya sembahyang zuhur juga tidak lagi menjadi fardu. Jadi kalau kita lihat asy-syartu dan juga as-sabab dari sudut ini adalah sama. Iaitu kalaulah as-sabab, begitu juga asy-syartu tidak wujud, sabab tak wujud, syarat juga tak wujud contohnya, maka nescaya yang berkait dengan as-sabab yang kita namakan sebagai al-musabbab juga tidak wujud. Contohnya macam tadi, tergelincirnya matahari daripada tengah langit ke arah barat, itu adalah sabab kepada kewajipan melaksanakan solat fardu zuhur. Maknanya kalaulah matahari belum lagi tergelincir daripada tengah langit ke arah barat, tak wujud sabab, maka yang berkait dengan as-sabab, contoh di sini iaitu sembahyang zuhur, juga belum lagi wujud, tidak lagi wujud. Jadi as-sabab pun begitu, asy-syartu juga begitu. Kalau syarat tak ada, nescaya yang berkait dengan syarat yang kita namakan sebagai al-masyrut juga tidak akan ada. Contoh satu orang, dia tidak berwudu. Sebab apa? Dia dalam keadaan berhadas. Dia masih lagi dalam keadaan berhadas. Kemudian dia sembahyang. Adakah sembahyangnya itu diiktibar wujud? Sembahyangnya tidak diiktibar wujud. Kerana apa? Kerana sekiranya syarat tidak wujud, nescaya solat juga tidak wujud. Sekiranya syarat tidak wujud, contohnya wudu. Sekiranya wudu tidak ada, orang yang sembahyang tu dalam keadaan dia tidak berwudu, dia masih lagi berhadas kecil, maka ketika itu nescaya sembahyang yang terkait dengan syarat juga tidak wujud. Jadi asy-syartu ma yalzamu min adamihi al-adamu. Okey, sambungan dia macam yang Ustaz Mudi tulis.
wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dhatihi. Ini beza di antara asyartu dan juga as-sabab. Iaitu apa dia? Wala yalzam, tidak semestinya disebabkan kewujudan syarat. Wala yalzamu min wujudihi, maksudnya min wujudi syarti, dhamir pada wujudihi itu kembali kepada asyartu. Tidak semestinya disebabkan wujudnya syarat, tidak semestinya kena wujud juga al-masyrut. Jadi wujudun wala adamun, maksudnya wujudu al-masyruti wala adamul masyruti. Adamu wujudil masyruti. Itu yang dimaksudkan dengan wujudun wala adamun. Maksudnya wala yalzamu min wujudi asyarti wujudul masyruti wala yalzamu min adami min wujudi asyarti adamul masyruti. Wala adamun maksudnya wala yalzamu min wujudi asyarti adamu wujudil masyruti. Itu kalau kita nak pecahkan dhamir pada ta'rif. Okey, saya sebut sekali lagi. Asyartu adalah ma yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang mesti disebabkan dia tidak ada untuk ketiadaan al-masyrut. Ketiadaan benda yang berkait dengan syarat. Macam tadilah bila wuduk tidak wujud, orang itu tidak berwuduk, dia masih berhadas kecil, maka pasti tidak wujud sebarang solat. Kalau dia nak angkat takbir, dia solat macam mana sekalipun, sembahyangnya itu tidak wujud di sisi syarak. Kerana apa? Kerana sembahyang tidak akan sah melainkan setelah seseorang itu berwuduk. Jadi asyartu, kalau tidak wujudnya asyartu, kalau contoh di sini wuduk. Wuduk adalah syarat bagi sembahyang. Kalau tidak wujudnya wuduk, nescaya tidak wujudlah sembahyang. Tapi kalau wuduk ada pula, seseorang telah berwuduk, adakah bermaksud solat telah wujud? Atau solat tidak perlu wujud? Jadi sebab tu kata para ulama yang menghuraikan definisi bagi asyartu, kata mereka wala yalzamu min wujudihi, tidak semestinya apabila syarat sudah wujud, tidak semestinya masyrut juga kena wujud, dan tidak juga semestinya masyrut tidak boleh wujud. Li zatihi, iaitu kita bincang ini dari sudut asyartu semata-mata. Maksudnya kita melihat semata-mata dari sudut asyartu. Kalaulah asyartu wujud, melihat kepada sudut ini sahaja, tidak melihat kepada benda lain, nescaya kita akan kata kalaulah seseorang itu sudah menghasilkan asyartu, tidak semestinya benda yang berkait dengan asyartu, iaitu al-masyrut, tidak semestinya masyrut kena juga wujud, dan tidak juga semestinya al-masyrut tidak boleh wujud. Apa contoh? Contoh macam wuduk. Seseorang kalau dia telah berwuduk, macam saya katakan, tadi saya dah sembahyang solat fardu zuhur. Di Malaysia kita sekarang pukul 3 lebih. Maknanya kita dah selesai solat zuhur. Jadi di Mesir belum solat zuhur lagi lah. Sebab apa sembahyang zuhur di Mesir tak wajib lagi? Sebab matahari belum lagi berada ataupun belum lagi tergelincir daripada tengah langit di Mesir. Tetapi matahari sudah tergelincir daripada tengah langit di Malaysia. Jadi apabila macam saya tadi, macam kita yang berada di Malaysia telah selesai melakukan solat, kemudian katakan dalam kelas ni tiba-tiba saya sakit perut, contohlah saya pun minta izin, tuan-tuan, saya minta izin berhenti kejap, saya pun pergi tandas, saya pun qada hajat, contoh selesai qada hajat saya pun berwuduk. Maksudnya saya sudah berwuduk, maksudnya saya sudah mewujudkan wuduk. Wuduk sudah wujud. Maka adakah saya dengan sebab saya telah berwuduk, maknanya saya kena sembahyang?
Saya kena mewujudkan benda yang berkait dengan wuduk, iaitu solat. Mesti ke? Tak semestinya. Maksudnya tak semestinya saya kena sembahyang, tak semestinya juga saya tak perlu sembahyang. Maksudnya kalau wuduk wujud, adakah saya mesti sembahyang atau adakah saya tidak perlu sembahyang? Asyartu tidak menunjukkan sebarang petunjuk. Melihat semata-mata dari sudut asyartu, kalau asyartu wujud, maka adakah masyrut mesti wujud atau adakah masyrut tidak boleh wujud? Itu tidak ditunjukkan oleh asyartu itu sendiri. Berbeza dengan as-sabab. Kalau wujudnya as-sabab, maka kewujudan as-sabab akan menunjukkan bahawa al-musabbab juga kena wujud. Jadi dari sudut melihat kepada as-sabab itu sendiri, kalau as-sabab wujud, maka al-musabbab kena wujud. Kalau matahari, sekarang ni contoh macam di Malaysia, matahari sudah tergelincir daripada tengah langit, maka apabila wujud sahaja ketergelinciran matahari daripada tengah langit, maka ini akan menunjukkan bahawa wujudlah kefarduan salat zuhur. Itu berlaku pada as-sabab. Tetapi pada asyartu tidak berlaku. Kerana sekiranya asyartu wujud, dia langsung tidak menunjukkan sebarang petunjuk. Sama ada al-masyrut kena wujud ke, al-masyrut tidak perlu wujud ke, ia tidak ditunjukkan sama sekali oleh asyartu. Macam saya contoh tadi. Saya dah sembahyang zuhur, kemudian saya berwuduk. Adakah saya perlu sembahyang? Tidak lagi perlu sembahyang zuhur. Kenapa? Sebab asyartu menunjukkan saya tak perlu sembahyang zuhur ke? Jawapannya tidak. Asyartu tidak menunjukkan sebarang petunjuk. Habis tu, kenapa saya tak perlu sembahyang zuhur? Melihat kepada perkara lain. Iaitu tidak ada lagi tanggungjawab yang kedua untuk saya menunaikan solat fardu zuhur sebab saya sudah menunaikan solat fardu zuhur tadi. Katakan dalam keadaan ramai-ramai kita ni ada seorang pendengar, dia dengar-dengar, dia kata astagfirullahalazim, saya rupanya tak sembahyang zuhur lagi. Akhirnya dia berwuduk. Adakah apabila dia berwuduk bermaksud dia wajib sembahyang zuhur? Asyartu tidak menunjukkan dia wajib sembahyang zuhur. Asyartu juga tidak menunjukkan dia tidak wajib melaksanakan solat zuhur. Tapi dalam situasi orang ini, dia wajib sembahyang zuhur. Kenapa? Kerana syarat menunjukkan dia wajib sembahyang zuhur ke? Jawapannya tidak. Asyartu tidak menunjukkan orang itu wajib sembahyang zuhur. Tapi kenapa dia wajib sembahyang zuhur? Kerana dia belum lagi melaksanakan solat fardu zuhur. Iaitu apabila sudah wujudnya as-sabab, maka dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan solat fardu zuhur. Apabila dia belum lagi menunaikan solat fardu zuhur, bermaksud dia masih lagi diikat dengan kefarduan sembahyang zuhur, maka apabila dia berwuduk, selepas itu dia wajib sembahyang zuhur. Adakah kewajipan sembahyang zuhur kerana wujudnya syarat? Jawapannya tidak. Habis kenapa dia wajib sembahyang zuhur dalam contoh ini? Kerana dia masih lagi diikat dengan kewajipan solat fardu zuhur. Macam dalam situasi saya pula, saya tidak wajib sembahyang zuhur lagi. Kenapa? Kerana yang mengikat antara saya dengan kewajipan sudah terputus. Tali yang mengikat antara saya dengan kewajipan sembahyang zuhur sudah terputus. Kerana saya sudah melaksanakan sembahyang zuhur tadi. Bila sudah saya melaksanakan sembahyang zuhur, saya sudah tidak lagi diikat dengan kewajipan sembahyang fardu zuhur. Tapi kamu berwuduk. Kamu tadi telah berwuduk. Walaupun saya telah berwuduk, oleh kerana wuduk adalah asyartu. Asyartu adalah sesuatu yang kalau ia wujud, ia langsung tidak menunjukkan sebarang petunjuk, sama ada al-masyrut kena wujud atau al-masyrut tidak kena wujud. Jadi di sini kita dapat lihat, beza di antara asyartu dan juga as-sabab dari sudut mana? Dari sudut kewujudan. Kalau as-sabab wujud, dia memberi kesan kepada al-musabbab, iaitu al-musabbab juga kena wujud. Tetapi asyartu pula, kalau dia wujud, dia langsung tidak memberi sebarang kesan kepada kewujudan al-masyrut atau ketidakwujudan al-masyrut. Asyartu hanya memberi kesan pada ketiadaannya. Kalau asyartu tidak wujud, barulah dia memberi kesan.
Baik, kalau seseorang itu tidak berwuduk, bermaksudnya solat juga tidak akan wujud. Maksudnya asyartu adalah ma yalzamu min adamihil adam. Ma yalzamu min adamihi ay adami hadza syarti al-adamu. Maksudnya adamul masyruti. Wala yalzamu min wujudihi. Maksudnya wala yalzamu min wujudi syarti al-wujudun, maksudnya wujudul masyruti. Wala, maksudnya wala yalzamu min wujudihi adamun, maksudnya adamul masyruti li dzatihi ay min haitsu innahu syartun. Melihat semata-mata dari sudut dia adalah syarat. Kalau dia wujud, dia langsung tidak menunjukkan masyrut kena wujud atau masyrut tidak boleh wujud. Tetapi sekiranya asyartu tidak wujud, maka dari sudut dia adalah asyartu, ini akan menunjukkan al-masyrut juga tidak boleh wujud. Okey. Jadi alhamdulillah, saya kira moga-moga faham kita jelas berkenaan dengan al-masyrut dan asyartu. Jadi kita bincang tentang as-sabab, kita bincang tentang asyartu kerana di antara jenis-jenis hukum al-wad'i adalah asyartiyah dan as-sababiyah. Jadi contoh, kita katakan contoh hukum Allah Ta'ala yang termasuk di dalam kategori al-hukmu al-wad'i pada jenis asyartiyah, contoh apa? Contohnya iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Jadi ayat ini dinamakan al-hukmu. Kenapa? Kerana dia merupakan khitabullahi al-muta'alliqu bija'li syai'i sababa. Ayat ini telah berkait dengan perbuatan mukallaf, iaitu dengan menjadikan sesuatu sebagai syarat. Apa sesuatu dalam ayat ini? Iaitu wudu. Allah Ta'ala kata, apabila kamu ingin melaksanakan salat, maka hendaklah kamu membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala dan membasuh kedua-dua kaki. Jadi ayat ini telah menjadikan wuduk sebagai asyartu. Jadi ayat ini dinamakan asyartiyah. Jadi ayat ini boleh dinamakan ataupun ayat ini dipanggil sebagai al-hukmu. Al-hukmu apa? Al-hukmu al-wad'iyyu. Iaitu dari jenis apa? Dari jenis asyartiyah. Kerana ayat ini dia merupakan firman Allah yang telah menjadikan wuduk sebagai syarat bagi solat. Alhamdulillah. Jadi ini adalah contoh bagi asyartu. Bagi asyartu, dan dalam masa yang sama ayat itu boleh dinamakan sebagai al-hukmu. Kerana dia termasuk di dalam kategori al-hukmu al-wad'iyyu. Alhamdulillah, selesai kita bicara tentang as-sabab, selesai kita bicara tentang asyartu. Sebelum saya beralih kepada al-mani', ada sebarang penjelasan, ada sebarang persoalan yang ingin ditimbulkan? Okey. Kalau ada, boleh tanya terus sebelum saya melanjutkan perbincangan kita. Terima kasih Ustaz Muhdi tolong tulis nota untuk kita catat Okey. Kalau tak ada sebarang soalan, saya terus kepada al-mani'. Ada sebarang soalan? Qauluhu li zatihi ay min haitsu innahu syartun. Li zatihi ay maksud dia min haitsu innahu syartun. Jadi kalau definisi bagi asyartu adalah ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam li zatihi. Maksud li zatihi ini maksud dia min haitsu innahu
syartun. Iaitu dari sudut semata-mata dia adalah syarat, maka kalau dia tidak wujud, nescaya masyrut tidak wujud. Dari sudut semata-mata dia adalah syarat, kalau dia wujud, nescaya al-masyrut tidak semestinya wujud, dan al-masyrut juga tidak semestinya tidak wujud. Jadi lizatihi itu kita boleh kata min haitsu innahu hu, min haitsu innahu syartun. Jadi kalau definisi bagi as-sabab pula, ma yalzamu min wujudihi wujudun wa min adamihi adamun wa min adamihi al-adam li zatihi ay min haitsu innahu sababun. Jadi li zatihi itu maksud dia semata-mata melihat kepada dia itu adalah syarat, atau melihat semata-mata dia adalah as-sabab, maka natijahnya adalah bagian-bagian. Sebab kalau kita melihat dari arah yang lain, dari sudut yang lain, mungkin juga orang itu apabila dia sudah mewujudkan syarat, dia wajib menghasilkan masyrut. Ada juga. Tapi bukan dari sudut melihat kepada syarat, tetapi melihat kepada perkara lain. Contoh macam saya datangkan tadi. Satu orang dia tak sembahyang Zuhur lagi di Malaysia. Dia dengar kelas kita, tiba, Allahu Akbar, saya tak sembahyang Zuhur lagi. Dia pun terus berhenti, dia pun pergi ambil wuduk. Maksudnya dia sudah mewujudkan syarat. Okey. Dalam situasi dia, adakah dia wajib sembahyang Zuhur? Wajib. Kenapa dia wajib sembahyang Zuhur? Adakah kerana kita melihat dari sudut syarat? Jawapannya tidak. Kerana kalau kita melihat dari sudut semata-mata syarat, apabila syarat sudah wujud, tak semestinya masyrut kena wujud, tak semestinya juga masyrut tidak perlu wujud. Wujudnya masyrut dan juga tidak wujudnya masyrut langsung tidak ditunjuki oleh asyartu. Tetapi dalam situasi ini kita kata dia wajib sembahyang Zuhur sebab apa? Sebab melihat kepada perkara lain, bukan melihat kepada syarat, tetapi melihat kepada perkara lain, iaitu dia masih lagi diikat dengan kewajipan sembahyang Zuhur dan belum lagi terpisah daripada dirinya akan ikatan tersebut. Jadi melihat kepada perkara lain. Maksudnya disebut min haitsu min lizatihi ay lizati syarti, bukan maksud dia mutlaqan, bukan melihat secara mutlak. Kerana kalau mutlaqan tu tak kira apa keadaan sekalipun. Mesti begini. Tetapi kita kata bukan begitu. Asyartu ni dia kalau dia tidak wujud, nescaya masyrut tidak wujud. Dari sudut dia adalah syarat. Sama juga kalau kita kata contoh, kalau seseorang tidak berwuduk, wuduk tidak wujud, sepatutnya solat juga tidak wujud. Tetapi dari sudut yang lain, ada orang yang dia tidak ada wuduk tetapi sembahyangnya wujud. Iaitu kalau air tak ada, dia cari-cari air tak ada, akhirnya dia bertayamum. Sembahyang dia sah. Sembahyang dia dianggap wujud, sah di sisi syariat. Sedangkan al-masyrut tidak wujud. Sepatutnya kalau dalam keadaan asyartu tidak wujud, sepatutnya kalau melihat semata-mata asyartu, kalau asyartu tidak wujud, nescaya masyrut juga tidak boleh wujud. Maksudnya kalau melihat semata-mata wuduk adalah syarat bagi solat, sepatutnya kalau wuduk tidak wujud, tidak terhasil, nescaya sembahyang juga tidak boleh sah, tidak boleh wujud. Tetapi melihat dari sudut yang lain, kerana air tak ada dan di sana ada kelonggaran yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang untuk bertayamum, maka sembahyang boleh wujud. Sebab itulah kita kata, kita bicara tentang asyartu, kita bicara tentang as-sabab, melihat dari sudut semata-mata dia adalah as-sabab, atau dari sudut semata-mata dia adalah asyartu, bukan melihat secara global, secara mutlak. Okey. Moga-moga jelas Ustaz Muhdi dan juga kawan-kawan yang lain. Okey. Alhamdulillah rasanya tak ada soalan lain. Kalau tak ada, saya akan terus kepada al-mani'. Okey, al-mani'. Alhamdulillah. Baik, madam al-amru wadihan fa'alaika bi khamsa gini ya Ustaz Muhdi. Madam al-amru wadihan fa'alaika 5 junai. Atau $5 in lam tajid 5 junai. Okey. Kita pergi kepada al-mani'.
Sebab apa kita bincang tentang al-mani'? Sebab di antara jenis bagi al-hukmu al-wad'i adalah al-mani'iyah. Al-mani'iyah. Okey. Apa dia al-mani'? Sebab dalam definisi bagi al-hukmul wad'i, khitabullahil muta'alliqu bi ja'li asy-syai'i sababan au syartan au mani'an. Maknanya apabila di sana ada firman Allah atau sabda Nabi yang menjadikan sesuatu perkara itu sebagai mani', maka firman Allah tersebut atau sabda Nabi tersebut dianggap sebagai al-mani'iyah, iaitu dianggap sebagai salah satu jenis bagi al-hukmu al-wad'iyyu. Okey, kita lihat kepada al-mani'. Mani' ni dia lain sikit. Dia agak terbalik daripada asyartu. Dia agak terbalik daripada asyartu. Allah barik fikum. Okey, al-mani', definisi bagi al-mani', mungkin Ustaz Mudi tolong tulis sebab kebetulan ni saya tertinggal laptop di bawah. Nak menulis direct di handset ni susah sikit. Kita tolong Ustaz Mudi lah Jazakumullahu khairah. Man yassara musliman yassarahullahu yaumal qiyamah. Okey. Al-mani' ma yalzamu min wujudihil adamu. Ma yalzamu min wujudihil adamu wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun li zatihi. Sekali lagi, ma yalzamu min wujudihi al adamu. Tadi saya sebut balik Okey, ini yang betul ma yalzamu min wujudihil adamu wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun li zatihi. Ma yalzamu min wujudihil adamu wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun li zatihi. Okey. Kita lihat sikit Al-mani' ni apa dia? Kalau bahasa Melayu, mani' ni maknanya penghalang. Maknanya kita tengok tu pun kita boleh tangkap dah. Maknanya sesuatu benda yang akan menghalang daripada kewujudan sesuatu perbuatan. Ma yalzamu min wujudihil adamu. Sesuatu yang mesti kalau dia wujud, mesti tidak wujud. Benda yang berkait dengan al-mani'. Kita panggil mamnu'. Al-mani', benda yang dihalang itu dipanggil mamnu', benda yang dihalang. Maknanya kalau mani', kalau penghalang wujud, nescaya tidak wujudlah yang dihalang. Betul lah. Kalau betul. Kalau penghalang itu wujud, ma yalzamu min wujudihil adam. Kalau penghalang itu wujud, nescaya al-mamnu', benda yang berkait dengan al-mani' itu tidak wujud. Mesti dia tidak wujud. Kenapa dia tak wujud? Kerana adanya penghalang yang menghalangnya daripada wujud. Jadi al-mani' ma yalzamu min wujudihi al-adamu. Sesuatu yang sekiranya ia wujud, nescaya ia akan menyebabkan tidak wujudnya benda yang berkait dengannya. Kita panggil al-mamnu'. Tetapi wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun li zatihi. Tetapi tidak pula semestinya sekiranya penghalang itu tidak wujud, tidak semestinya apabila penghalang tidak wujud, kena wujud pula benda yang berkait dengan penghalang.
atau tidak wujud pula benda yang berkait dengan penghalang, iaitu lizatihi, iaitu semata-mata dari sudut melihat kepada perkara yang dianggap sebagai penghalang itu adalah penghalang. Maknanya al-mani' sesuatu yang kalau dia wujud dari sudut dia adalah penghalang, dia akan menghalang kewujudan benda yang dihalang olehnya. Dia panggil al-mamnu'. Contohnya apa? Nabi SAW pernah bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Okey. Saya tengok sekejap sebab dalam buku ni ada dibincangkan sebentar. Saya ada bawa contoh lafaz hadisnya. Sebentar. Kita ambil contoh. Postcode yang mana? Oh, nak beli buku ke maksudnya? Puan Najah Raihan, nak beli buku ke? Postcode maknanya postcode alamat lah, postcode alamat rumah. Okey, kita balik ke rasanya itu yang ditanya. Maaf ya, postcode yang mana? Postcode mungkin Puan Najah Raihan ni nak beli buku. Mungkin bila nak beli buku isi borang tu dalam tu ada postcode. Postcode tu mungkin maksud yang kalau betul lah nak beli buku, postcode tu postcode alamat lah, alamat rumah alamat rumah yang nak dihantar. Okey, saya balik kepada contoh al-mani'. Kalau kita buka sebagai contoh dalam kitab ini, kalau kita langkau sekejap muka surat yang ke-47 bagi yang memiliki buku ini, lihat pada muka surat yang ke-47. Di situ ada satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Hadis yang telah diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak akan mewarisi seorang kafir. Seorang yang kafir juga tidak akan mewarisi seorang muslim. Jadi maksud dia apa? Ikhtilafud din mani'un minal miras. Jadi hadis ini telah menyatakan bahawa perbezaan agama akan menyebabkan terhalang berlakunya pewarisan harta. Perbezaan agama di antara si mati dengan yang hidup yang ingin mewarisi harta si mati, kalaulah berlaku perbezaan agama antara yang hidup dan yang mati, maka perbezaan agama adalah penghalang. Maksudnya ikhtilafud din mani'un. Mani' min al-miras. Perbezaan agama akan menjadi penghalang kepada berlakunya pewarisan harta pusaka. Jadi kalau seorang ayah beragama Islam, tiba-tiba la qadarallah anaknya masih tidak beragama Islam. Bila si ayah meninggal, anak pula tak masuk Islam, maka si anak tidak boleh mewarisi harta yang ditinggalkan oleh si ayah. Kenapa? Kerana ada mani', ada penghalang. Apa penghalangnya? Nabi SAW menyatakan orang Muslim tidak mewarisi orang kafir juga tidak mewarisi orang Muslim. Maknanya yang menghalang daripada berlakunya pewarisan harta pusaka adalah perbezaan agama. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, tahulah kita bahawa ikhtilafud din mani'un. Perbezaan agama adalah mani', adalah penghalang. Jadi kalau kita tengok balik definisi bagi al-mani', ma yalzamu min wujudihil adam. Sesuatu yang kalau ia wujud, nescaya tidak adalah benda yang dihalang. Jadi kalau kita lihat di sini, benda yang dihalang apa dia? Benda yang ingin dihalang itu iaitu pewarisan harta. Oleh kerana wujudnya mani',
Mani' dalam contoh kita di sini iaitu pewarisan harta pusaka. Perbezaan agama. Perbezaan agama di antara yang hidup dan yang mati. Jadi perbezaan agama itu menjadi penghalang. Disebabkan wujud perbezaan agama, ianya menyebabkan tidak wujudlah pewarisan harta. Jadi ma yalzamu min wujudihil adamu. Contoh dia kalau di sini pewarisan harta akan tidak boleh wujud. Kerana apa? Kerana wujudnya perbezaan agama. Maka dengan sebab wujudnya perbezaan agama, ini akan menyebabkan tidak boleh wujud pewarisan harta pusaka. Tidak boleh wujud pewarisan harta pusaka. Wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun li zatihi. Tidak pula kalaulah tidak wujud penghalang, maknanya tidak wujud perbezaan agama, bahkan yang berlaku adalah sama agama, kedua-duanya beragama Islam, yang meninggal pun Islam, si ayah yang meninggal pun Islam, si anak yang masih hidup pun beragama Islam. Okey. Jadi penghalang sudah tidak wujud. Penghalang sudah tidak wujud. Tetapi, adakah apabila penghalang sudah tidak ada, ini akan menyebabkan mesti wujud benda yang ingin dihalang itu? Penghalang dah tak ada. Adakah benda yang ingin dihalang itu mesti wujud? Maksudnya apabila tidak ada perbezaan agama, bahkan yang ada adalah persamaan di antara agama yang mati dan agama yang hidup, maka adakah mesti kena wujud pewarisan harta pusaka? Atau adakah mesti juga pewarisan harta pusaka tidak boleh wujud? Jawapannya adalah al-mani', dia hanya memberi kesan sekiranya dia ada. Dia bercanggah sikit dengan asyartu. Asyartu dia hanya memberi kesan kalau dia tak ada. Tetapi kalau dia ada, dia tidak memberi kesan. Sama ada masyrut wujud atau masyrut tidak wujud, itu langsung tidak dapat ditunjukkan oleh asyartu. Adapun al-mani', al-mani' memberi kesan sekiranya dia ada. Kalau dia ada, dia akan menyebabkan al-mamnu' la yujad. Benda yang dihalang akan tidak wujud. Tetapi kalaulah al-mani' tidak ada pula, ketiadaan al-mani' tidak akan menunjukkan bahawa al-mamnu' wujud atau al-mamnu' tidak wujud. Jadi apabila agama dah sama dah, maknanya tak wujudlah perbezaan di antara agama. Tidak wujudlah maknanya al-mani'. Ayah dah meninggal, agama Islam, anak yang hidup pun masih beragama Islam. Jadi adakah disebabkan agama sudah sama, maknanya mani' dah tak ada, mesti si anak itu mewarisi? Atau mesti ke anak itu tidak mewarisi? Jawapannya adalah al-mani' tidak menunjukkan perkara tersebut. Sama ada si anak akan mewarisi atau si anak tidak akan mewarisi, itu perlu melihat kepada perkara lain. Contoh, anak tu dah agama Islam dah sama agama dengan si ayah, tapi rupa-rupanya bila dikaji, polis dapat tahu si anak rupanya yang telah menyebabkan si ayah meninggal dunia. Dia racun ayah dia, wali'azubillah min zalik, sebab dia nak cepat harta pusaka. Melihat dari sudut perbezaan agama dah tak wujud. Tetapi dalam situasi ini si anak tidak juga boleh mewarisi kerana ada penghalang lain. Jadi maknanya tidak semestinya bila agama dah sama-sama beragama Islam, mesti wujud pewarisan harta pusaka. Bahkan sama ada pewarisan harta pusaka berlaku atau tidak berlaku, itu bukan melihat kepada wujud ketidakwujudan al-mani',
tetapi melihat kepada perkara-perkara lain. Melihat kepada perkara-perkara lain. Okey. Jadi al-mani' ni dia hampir sikit dengan asyartu, tetapi dia terbalik. Kalau asyartu memberi kesan pada ketiadaan. Kalau asyartu tidak wujud, barulah dia akan memberi kesan, iaitu kesan apa dia? Al-masyrut juga tidak wujud. Tetapi al-mani' dia memberi kesan dari sudut kewujudan dia. Iaitu kalau al-mani' wujud, nescaya al-mamnu' tidak wujud. Tapi kalau asyartu pula, kalau asyartu wujud, dia langsung tidak memberi kesan kepada kewujudan al-masyrut atau ketidakwujudan al-masyrut. Al-mani' pula, kalau dia wujud, dia bagi kesan. Tapi kalau dia tak ada pula, kalau dia tak wujud, maknanya tak wujud perbezaan agama, ketidakwujudan al-mani' tidak menunjukkan bahawa al-mamnu' wujud atau tidak wujud. Wujudnya al-mamnu' atau tidak wujudnya al-mamnu' sewaktu al-mani' tidak wujud adalah merujuk kepada perkara lain. Maka kita kena tengoklah perkara-perkara lain. Sekiranya perkara-perkara lain menunjukkan bahawa pewarisan harta pusaka berlaku, maka berlakulah pewarisan harta pusaka. Kalau setelah dirujuk perkara-perkara lain, kita dapat fahami bahawa pewarisan harta pusaka tidak boleh berlaku. Contoh, agama dah sama dah. Alhamdulillah. Anak dia bukan bunuh ayah dia, memang ayah dia meninggal sakit. Jadi maknanya mani' dah tak wujud. Penghalang yang menghalang dia daripada mendapat pusaka tak wujud. Sebab dia dengan ayah dia dua-dua masuk Islam. Dua-dua beragama Islam. Tetapi rupa-rupanya ayahnya banyak berhutang. Akhirnya kena bayar harta yang ditinggalkan oleh ayah dia, terpaksa selesaikan hutang. Dah selesai semua hutang, tak ada yang berbaki. Zero. Mafish. Khalas. Semuanya akalat huduyun. Semua hartanya sudah dimakan oleh hutang. Tinggal banyak. Rupa si anak dah berangan dah. Rupanya orang ni kata ni ayah kamu dulu berhutang tak bayar. Orang ni kata ni hutang, ni bukti. Udahnya selesai bayar hutang, tak ada duit yang berbaki. Maknanya rupanya si ayah dia ni duit banyak tapi banyak hutang. Terpaksa bayar hutang, bila bayar hutang kosong, tak ada langsung duit. Maka ketika itu al-mani' tidak wujud. Tetapi dalam masa yang sama, pewarisan harta dalam situasi ini juga tidak wujud. Kenapa? Kerana al-mani' ke? Bukan kerana al-mani', tetapi kerana perkara lain. Tetapi kalau melihat semata-mata al-mani', kalau al-mani' wujud, terhalanglah kewujudan al-mamnu'. Sekiranya al-mani' tidak wujud, ini tidak menunjukkan sama sekali adakah al-mamnu' wujud atau adakah al-mamnu' tidak boleh wujud. Alhamdulillah. Jadi selesailah kita membicarakan tentang al-mani', asy-syart dan juga as-sabab. Nanti kalau kita baca kitab-kitab usul fiqh, benda ni sentiasa akan bermain. Kita akan jumpa al-mani', as-sabab, asy-syart. Jadi moga-moga dapat difahami dengan baik. Jadi kalau begitu, maknanya sabdaan Nabi yang berbunyi la yarisul mu'minul kafir la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Kita kata sabdaan Nabi tadi adalah al-mani'iyah. Iaitu dia merupakan al-khitab al-wad'i, iaitu dari jenis al-mani'iyah. Kerana sabdaan Nabi ini telah berkait dengan menjadikan perbezaan agama sebagai penghalang daripada berlakunya pewarisan harta pusaka. Jadi dia adalah satu sabdaan Nabi yang telah menjadikan sesuatu sebagai mani'. Dalam contoh ini, telah menjadikan perbezaan agama sebagai mani', sebagai penghalang. Jadi tahulah kita, maknanya sabdaan Nabi ini merupakan al-hukmu. Al-hukmu at-taklifi ke al-hukmul wad'i? Kita kata al-hukmu al-wad'i. Dari sudut yang mana satu? Sebab hukum wad'i ada 5. As-sababiyah ke? As-syartiyah ke? Al-mani'iyah ke? As-sihah ke? Al-fasad? Jawapannya adalah al-mani'iyah.
Dia merupakan al-hukmu al-wad'i di bawah jenis al-mani'iyah. Subhanallah. Jadi selesailah kita bicara tentang 3 jenis bagi al-hukmu al-wad'i. Berbaki lagi as-sihhatu dan juga al-fasad. As-sihhah dan juga al-fasad saya tangguhkan dulu. Kerana dalam matan nanti kita akan jumpa kalimah as-sahih dan juga al-batil. Di situ kita akan ulang balik, kita akan refresh balik berkenaan dengan definisi bagi al-hukmu al-wad'i. Secara mudah, as-sihhah adalah sebarang khitab, sebarang firman Allah atau sabdaan Nabi yang menjadikan sesuatu perbuatan itu adalah sah. Okey? Atau itu adalah as-sihhah. Al-fasad pula adalah sesuatu perbuatan, sesuatu firman Allah Ta'ala atau sabdaan Nabi, begitu juga kalau berlaku qiyas ataupun ijma' yang menjadikan sesuatu perbuatan itu tidak sah. Okey. Jadi secara mudahnya begitu, sebarang firman Allah atau sabdaan Nabi yang menjadikan sesuatu perbuatan itu sah atau menjadikan satu perbuatan itu tidak sah, maka firman Allah Ta'ala atau sabdaan Nabi tersebut dipanggil sebagai as-sihhah dan juga al-fasad. Maknanya dia juga merupakan al-hukmu al-wad'i. Dia juga dipanggil sebagai al-hukmu al-wad'i. Tapi perincian tentang as-sihhah dan juga al-fasad nanti ketika kita bicara tentang definisi as-sahih dan juga definisi al-fasid ataupun al-batil untuk majlis-majlis yang akan datang. Yang paling penting kita dah faham tentang al-mani', al-syart dan juga al-sabab. Okey, nak tanya, isteri nusyuz terhalang daripada dapat nafkah. Ini contoh. Baik, terima kasih. Ini satu contoh iaitu an-nusyuz mani'un minan nafaqah. Nusyuz seorang isteri akan menghalang dia daripada kewajipan menerima nafkah daripada suaminya. Jadi an-nusyuz adalah merupakan mani'. Ini contoh. Jadi sebarang firman Allah atau sabdaan Nabi yang menceritakan tentang nusyuz, perbuatan bagian-bagian menyebabkan berlakunya nusyuz, maka ini dipanggil sebagai al-hukmu al-wad'i ataupun dia betul-betul dia dipanggil sebagai al-hukmu al-wad'i. Dia dipanggil sebagai al-hukmu al-wad'i. Jadi penghalang sebab apa? Kalau wujudnya an-nusyuz, terhalanglah seorang wanita daripada kewajipan menerima nafkah. Tetapi kalaulah tidak berlakunya an-nusyuz, adakah seorang wanita wajib terima nafkah atau tidak wajib menerima nafkah? Itu tidak ditunjukkan oleh al-mani'. Kena lihat dalil lain. Kena lihat sudut-sudut yang lain. Okey, alhamdulillah. Maknanya dengan contoh yang didatangkan oleh saudari Najah Raihan ni, saya tak pasti Najah Raihan ni lelaki atau perempuan, rasanya perempuan. Maafkan saya kalau saya tersilap. Contoh yang didatangkan di sini menunjukkan yang bertanya iaitu saudara atau saudari Najah Raihan ni jelas dalam maksud al-mani' itu sendiri. Alhamdulillah. Okey, selesailah kita bicara tentang al-hukmu al-wad'i dan juga al-hukmu at-taklifi. Jadi kita boleh masuk dalam matan kita insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam al-Jalal al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala waraqati Imamil Haramain al-Juwaini wa sa'ir musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala syarihan li al-waraqat wal ahkamul muradatu fima zakara atau fima dzukira sab'atun. Hukum hakam yang dimaksudkan pada apa yang telah disebutkan oleh beliau. Kalau kita baca zakar, pada apa yang
beliau telah sebutkan, beliau di sini maknanya Imamul Haramain sebut, iaitu pada ucapan wal ahkamu sab'atun. Hukum hakam yang mana satu? Wal ahkam, hukum hakam. Maksudnya semua hukum hakam ke? Dan sebelum ni kita dah bincang dah, hukum hakam ni ada jenis, 3 jenis. Semata-mata kalau dia adalah hukum, sama ada hukum syar'i ataupun hukum urfi, hukum akli, hukum secara adat, hukum secara akal, atau hukum secara syarak. Jadi kata Imam Al-Haramain, kata Imam Al-Mahalli, hukum hakam yang dimaksudkan pada apa yang beliau telah sebut sebelum ini, iaitu pada ucapan ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Jadi al-ahkam dalam kenyataan wal ahkamu sab'ah, alif lam pada al-ahkam itu adalah alif lam ahdiyah zikriyah. Alif lam yang menunjukkan bahawa al-ahkam di sini bukan apa saja hukum, sebaliknya merujuk kepada hukum yang pernah disebut sebelum ini, iaitu al-hukmu asy-syar'i. Jadi hukum hakam syarak, maknanya dia beritahu hukum hakam syarak yang berkait dengan perbuatan mukallaf ada 7 sab'atun. Jadi hukum hakam yang dimaksudkan di sini berdasarkan apa yang beliau telah sebut sebelum ini, atau berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelum ini, iaitu pada kenyataan sebelumnya, iaitu pada definisi al-fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Jadi al-ahkamu syar'iyyatu sab'atun. Hukum hakam syarak, iaitu hukum hakam syarak yang bersifat amali, ada 7. Disebut sini al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahzuru wal makruhu was sahihu wal fasidu. Hukum hakam ada 7, iaitu al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-mahzur yang keempatnya, al-makruh yang kelima, as-sahih yang keenam, al-fasid yang ketujuh. Jadi bila kita baca begini, tahulah kita bahawa Imam Al-Haramain nak bagi tahu hukum hakam tak kira dia hukum taklifi ke atau dia hukum wad'i ke, jumlah semuanya ada 7. Ada 7. Tapi sebenarnya bukan ada 7, ada 10. Ada 3 perkara, 3 hukum tak disebut di sini. Iaitu al-mani'iyah, as-sababiyah dan juga asy-syartiyah. Jadi hukum hakam di sini sebut hukum hakam ada 7. Tapi kalau bila beliau sebut was-sahih wal-fasid, tahulah kita bahawa beliau nak menyatakan hukum hakam tak kira ia hukum taklifi atau hukum wad'i, jumlah kesemuanya ada 7. Mungkin maksud beliau untuk mudah faham ni, untuk mudah faham kepada mereka yang baru nak memahami hukum hakam, kita katalah hukum hakam ada 7. Hukum hakam ada 7. Sebab as-sabab, asy-syartu dan juga al-mani' tu mungkin dia agak terperinci. Untuk orang yang baru nak belajar mungkin dia agak pening. Jadi dengan sebab itulah Imam Al-Haramain mungkin tak sebut 10 kerana nak mudahkan. Jadi sebut 7. Hukum hakam ada 7. Biasa kita sebut hukum hakam ada 5. 5 iaitu hukum hakam taklifi. Tapi apabila Imam Al-Haramain sebut hukum hakam ada 7, kemudian beliau sebut 5 hukum yang kita ketahui, kemudian ada 2 iaitu as-sahih dan juga al-fasid, tahulah kita sebenarnya beliau nak menyatakan semua hukum yang ada, sama ada hukum itu taklifi ataupun al-wad'i. Jadi hukum taklifi campur dengan hukum wad'i, kata beliau ada 7. Beliau bukan tak tahu ataupun kita boleh kata sebenarnya beliau nak mudahkan kita. Beliau nak memudahkan kita untuk memahami kenyataan ini. Lalu beliau kata hukum hakam ada 7, walaupun pada hakikatnya hukum hakam ada 10, iaitu 5 hukum taklifi dan 5 hukum wad'i. 5 hukum taklifi iaitu yang sini disebut al-wajib. Nanti kita akan sentuh, bukan al-wajib, al-wujub. Al-mandub, bukan al-mandub tapi an-nadbu. Al-mubah, bukan al-mubah tetapi al-ibahah. Jadi al-wujub, an-nadbu, al-ibahah. Al-mahzur, bukan al-mahzur, al-hazru ataupun al-hurmah. Sama ada kita sebut al-hazru pun boleh, nak sebut al-hurmah pun boleh. Kalau kita nak sebut at-tahrim pun sebenarnya boleh. Jadi tak ada masalah.
Jadi ada dah 4 dah. Al-wujub, an-nadbu, al-ibahah, kemudian al-hazru atau kita boleh juga sebut al-hurmah, kemudian al-makruh, bukan al-makruh, al-karahah. Jadi ada 5. Jadi ini adalah 5 hukum taklifi. Apa dia hukum taklifi? Macam kita sebut sebelum ni, khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhir. Jadi al-hukmu taklifi adalah ada 5 jenis, iaitu al-wujub, yang kedua an-nadbu, yang ketiga al-ibahah, yang keempat al-hurmah, dan yang kelima adalah al-karahah. Nanti kita akan sentuh kenapa Imamul Haramain tak sebut al-wujub tapi boleh sebut al-wajib, sedangkan saya kata bukan al-wajib, al-wujub. Nanti kita akan sentuh Dan boleh sebut yang seterusnya as-sahih, bukan as-sahih, as-sihhatu. Jadi ini dah masuk pada al-hukmu al-wad'i. Wal-fasid, al-fasid sama erti dengan al-batil. Jadi al-fasid ataupun al-batil juga bukan al-fasid tapi al-fasad ataupun al-butlan. Jadi kita sudah disebut 5 hukum taklifi dan 2 hukum al-wad'i. Hukum wad'i disebut di sini iaitu as-sihhah dan juga al-butlan ataupun boleh juga disebut al-fasad. Okey, jadi dah ada 2. 3 lagi kita dah uraikan alhamdulillah, iaitu as-sababiyah, al-mani'iyah dan juga asy-syartiyah. Jadi hukum taklifi ada 5, hukum wad'i ada 5. Jadi jumlah keseluruhan jenis bagi al-hukum adalah 10 iaitu 5 hukum taklifi, iaitu al-hurmah, al-karahah, al-ibahah, al-wujub dan juga an-nadbu, serta 5 hukum al-wad'i iaitu as-sababiyah, asy-syartiyah, al-mani'iyah, as-sihhah dan juga al-fasad atau boleh juga disebut al-butlan. Okey. Jadi kata Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, fal fiqhu. Setelah beliau menjelaskan hukum hakam ada 7, beliau nak balikkan kita semula kepada definisi al-fiqhu. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita sebut wal fiqhu, kata Imamul Haramain, wal fiqhu ma'rifatul ahkamis syar'iyyati allati tariquha lijtihadu. Al-fiqhu adalah pengetahuan terhadap hukum hakam syarak yang cara untuk pergi kepada pengetahuan tersebut adalah al-ijtihad. Jadi apabila beliau dah sebut hukum hakam ada 7 berdasarkan matan, maknanya pengetahuan terhadap al-wajib, pengetahuan terhadap al-mandub, pengetahuan terhadap al-mubah, pengetahuan terhadap al-haram, pengetahuan terhadap al-karahah, al-haram, al-karahah, pengetahuan terhadap as-sahih, pengetahuan terhadap al-fasid, pengetahuan terhadap al-mani', pengetahuan terhadap as-sabab, as-syart. Pengetahuan terhadap perkara-perkara ini itu dinamakan al-fiqhu. Jadi beliau nak kaitkan balik sebab beliau boleh perincikan hukum ada 7 ni kerana beliau nak jelaskan apa maksud fiqh adalah pengetahuan terhadap hukum hakam syarak. Hukum hakam ada 7. Jadi pengetahuan terhadap ketujuh-tujuh hukum ini berdasarkan dalam matan adalah dinamakan al-fiqhu, sekiranya cara seseorang itu tahu terhadap 7 jenis perbuatan yang berkait dengan hukum ini, dia tahu tu dengan sebab ijtihad, bukan dengan sebab orang bagi tahu kepada dia. Lalu kata Imam al-Mahalli, fal fiqhu, maka al-fiqhu adalah al-ilmu bil wajibi, pengetahuan terhadap al-wajib. Apa dia al-wajib? Iaitu perbuatan yang berkait dengan al-wujub. Apa dia al-wujub? Al-wujub adalah firman Allah atau sabdaan Nabi yang berkait dengan sesuatu perbuatan yang kalau perbuatan itu dibuat, yang melakukan dapat pahala, kalau perbuatan itu ditinggalkan, orang yang meninggalkan tersebut akan dapat dosa. Jadi firman Allah yang berbunyi wa aqimussalah, kita kata firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa aqimussalah adalah
al-wujub. Al-wujub merupakan salah satu jenis bagi al-hukmu at-taklifi. Jadi al-wujub adalah firman Allah. Contohnya firman Allah yang berbunyi wa aqimus salah. Perbuatan yang berkait dengan wa aqimus salah adalah perbuatan yang namanya salat. Maknanya as-salah adalah al-wajib. Jadi al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-mahzur, al-makruh, as-sahih, al-batil ataupun al-fasid, ketujuh-tujuh ini ianya bukan hukum tetapi perbuatan yang berkait dengan hukum. Nah, sebab tu saya kata hukum hakam ada tujuh. Al-wajib bukan al-wajib, al-wujub. Hukumnya namanya al-wujub. Perbuatan yang berkait dengan al-wujub namanya al-wajib. Hukum contohnya an-nadbu. Perbuatan yang berkait dengan an-nadbu adalah al-mandub. Bila Allah Ta'ala kata kulu washrabu, makanlah, minumlah, kita kata ayat ini adalah al-ibahah. Kerana Allah nak mengatakan makan dan minum ni tak ada masalah. Nak makan, kalau kamu nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Ketika kamu tak sampai ke tahap boleh mati, contoh sekarang, saya kenyang lagi, tapi teringin nak makan, berdosa ke? Tak berdosa. Tak nak makan, berdosa ke? Tak berdosa juga. Maknanya Allah Ta'ala sebut kulu washrabu, makanlah, minumlah. Firman Allah Ta'ala ini adalah al-hukmu at-taklifi, iaitu pada jenis al-ibahah. Okey. Perbuatan yang berkait dengan firman Allah kulu washrabu ni apa dia? Al-aklu dan juga asyurbu. Jadi al-aklu dan juga asyurbu, makan, minum, itu dinamakan al-mubah. Okey. Jadi Allah Ta'ala sebut contoh lagi, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, jangan mendekati ni lagi kuat daripada ucapan aku mengharamkan. Kerana jangan dekat maknanya tak boleh hampir sama sekali. Tapi kalaulah Allah kata aku haramkan satu perbuatan, mungkin kita faham kalau tak buat perbuatan tu tapi dah dekat-dekat je tak apa lagi. Tapi bila Allah kata jangan dekat, maknanya nak dekat pun dah haram, apatah lagi nak melakukan perbuatan yang haram tersebut. Jadi Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Maknanya firman Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina ini adalah al-hurmah. Apa dia al-hurmah? Al-hurmah merupakan salah satu jenis daripada 5 jenis al-hukmu at-taklifi. Okey, perbuatan yang berkait dengan al-hurmah pada firman Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina, iaitu zina itu sendiri. Zina itu sendiri statusnya apa? Apa namanya? Zina itu namanya haram. Jadi haram adalah sebarang perbuatan yang berkait dengan al-hurmah. Al-wajib adalah perbuatan yang berkait dengan al-wujub. Al-mandub ataupun al-mustahab adalah perbuatan yang berkait dengan an-nadbu. Al-makruh adalah perbuatan yang berkait dengan al-karahah. Jadi al-wajib, mandub, mubah, mahzur, makruh, ini bukan hukum. Ini adalah perbuatan yang berkait dengan hukum. Jadi kata Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla, fal fiqhu al-ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhir sab'ah. Jadi al-fiqhu, setelah kamu tahu fiqh adalah pengetahuan terhadap hukum hakam syarak, dan kita dah sebut hukum hakam ada 7. Jadi tahulah kita fiqh adalah pengetahuan terhadap al-wajib. Kita tahu perbuatan diwajib, itu namanya fiqh, iaitu dengan syarat sekiranya kita tahu itu dengan sebab ijtihad. Jadi Imam Syafi'i tahu perbuatan bagian-bagian adalah wajib. Pengetahuan yang ada pada Imam Syafi'i itu dinamakan al-fiqh. Imam Syafi'i tahu gosok gigi bagi orang yang berpuasa selepas masuk zuhur itu adalah makruh, perbuatan yang makruh. Menggosok gigi itu adalah perbuatan yang makruh. Maka pengetahuan Imam Asy-Syafi'i bahawa menggosok gigi adalah perbuatan yang makruh bagi orang yang berpuasa, pengetahuan yang ada pada Imam Syafi'i dengan sebab beliau berijtihad, pengetahuan itu dinamakan al-fiqhu. Begitulah sampai ke akhir yang ketujuh. Jadi fiqh ni adalah pengetahuan seseorang mujtahid bahawa perbuatan bagian-bagian adalah wajib. Perbuatan bagian-bagian adalah mandub. Perbuatan bagian-bagian adalah mubah. Perbuatan bagian-bagian adalah haram. Perbuatan bagian-bagian adalah makruh. Perbuatan bagian-bagian adalah sahih. Perbuatan bagian-bagian adalah fasid ataupun batil.
Ai, huraiannya adalah, ai di sini kalau bahasa Arab panggil ai tafsiriyah. Ai di sini maksud dia huraiannya adalah bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakadha ila akhir juz'iyatis sab'ah. Jadi maksud dia huraiannya adalah pengetahuan bahawa sesungguhnya perbuatan ini, perbuatan bagian-bagian maksud dia. Perbuatan ini adalah wajib. Contohnya kita tahu, seseorang mujtahid tahu bahawa perbuatan bagian-bagian adalah wajib dan dia tahu tu dengan sebab ijtihad. Pengetahuan dia itu adalah al-fiqhu. Dia tahu bahawa perbuatan bagian-bagian adalah mandub. Perbuatan itu adalah sunat, maka itu dinamakan fiqhu. Dia tahu bahawa perbuatan ini bagian-bagian perbuatan ini adalah mubah. Perbuatan itu pengetahuan si mujtahid bahawa perbuatan tertentu adalah mubah dan dia tahu tu dengan sebab dia membuat kajian, dia berijtihad, maka pengetahuan yang ada dalam minda si mujtahid tadi dinamakan al-fiqhu. Begitulah sampai selesai, sampailah ke akhir, maknanya sampailah ke akhir perincian yang ada pada ketujuh-tujuh hukum tersebut. Mereka tahu bahawa perbuatan ini adalah haram. Si mujtahid tahu perbuatan bagian-bagian adalah makruh. Si mujtahid tahu perbuatan bagian-bagian adalah sahih. Si mujtahid tahu perbuatan bagian-bagian adalah batil. Maka itu adalah dinamakan al-fiqhu. Kerana apa? Kerana al-fiqhu adalah pengetahuan seseorang mujtahid terhadap hukum hakam syarak, yang cara si mujtahid dapat tahu hukum tadi adalah dengan sebab dia berijtihad. Jadi maknanya sahabat para pendengar yang dirahmati Allah, biasa kita sebut hukum melakukan perbuatan sekian-sekian adalah haram. Ini adalah bahasa yang pakai oleh orang awam, guna bahasa yang tersebar luas, bahasa pertuturan masyarakat sehari-hari. Tetapi kalau dari sudut ilmu usul fiqh, kalau orang kata hukum bagi perbuatan bagian-bagian adalah haram, kita kata salah. Kerana haram bukan hukum. Haram adalah perbuatan, manakala hukum bagi haram adalah al-hurmah. Bila orang kata sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala berniat pada waktu malam, hukum berniat pada waktu malam sebelum masuk subuh, berniat untuk berpuasa pada bulan Ramadan pada setiap malam adalah hukumnya adalah wajib. Satu orang kata hukum berniat setiap malam berniat untuk berpuasa itu adalah wajib, hukumnya adalah wajib. Kita kata sebenarnya berniat itu adalah wajib, manakala hukum berniat pula adalah al-wujub. Jadi maknanya bahasa usul fiqh dia agak terperinci sikit. Kerana al-wajib bukan hukum. Al-wajib adalah perbuatan yang berkait dengan satu hukum yang namanya adalah al-wujub. Jadi hukumnya wujub, perbuatannya adalah wajib. Hukumnya an-nadbu, perbuatannya adalah mandub. Hukumnya adalah al-hurmah, perbuatannya adalah haram. Hukumnya adalah al-karahah, manakala perbuatannya adalah makruh. Tapi ini tidaklah bermaksud kita kena buat satu pemberitahuan atau kita kena membetulkan masyarakat. Sebab memang secara mudahnya hatta para ulama sendiri pun bila berbicara untuk memudahkan masyarakat, mereka akan kata hukum kamu melakukan perbuatan bagian-bagian adalah wajib. Sebab itu bahasa yang difahami oleh orang awam. Cuma kalaulah seorang alim, contoh macam katakan orang tanya saya, Ustaz, saya dapat tahu bahawa tiap-tiap malam pada bulan Ramadan hukum berniat puasa tu wajib. Betul ke Ustaz? Hukum berniat puasa pada setiap malam itu wajib. Betul ke Ustaz? Saya kata hukumnya tak wajib. Kalau saya kata begitu, tak terkejut orang awam. Hai, main tak wajib? Mungkin orang akan terkejut. Hukumnya tak wajib. Tapi betul. Kalau kira-kiranya betul. Sebab hukumnya wujub. Tetapi perbuatan itu yang namanya wajib. Hukum bukan perbuatan. Sebab perbuatan itu adalah tindakan kita. Manakala hukum pula adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri.
Tetapi ini sudah agak terperinci. Ini adalah satu perbahasan yang dibincangkan oleh mereka yang mendalami ilmu usul fiqh. Tapi untuk masyarakat awam, kita guna satu kaedah, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia berdasarkan tahap kefahaman mereka. Jadi kalau saya kata tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, hukum zina adalah tidak haram. Apa yang akan masyarakat faham? Kalau saya kata tuan-tuan, hukum zina bukan haram. Hukum zina bukan haram. Apa yang masyarakat faham? Saya menghalalkan zina. Jadi benda itu menyebabkan salah faham. Maka elakkan daripada melakukan satu perbuatan yang menyebabkan kita akan disalah fahami. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, bila Nabi SAW bersabda, Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dalam satu riwayat berbunyi, Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Da' ma yuribuka. Maksudnya tinggalkan semua benda yang akan menyebabkan kamu ini disalah fahami. Jangan kamu melakukan perbuatan yang menyebabkan orang boleh salah faham kepada kamu. Jadi kalau saya sebut kepada umum, dalam kelas tak apalah sebab ni kelas tertentu, kelas khusus. Tapi kalau saya sebut di umum, saya tulis di Facebook umum begitu. Zina bukanlah, hukum zina bukanlah haram. Mampus orang akan maki saya sampai mati. Kalau saya mati pun dia kencing atas kubur saya contoh. Sebab dia kata gila orang tua ni. Dia boleh kata pula zina ni halal. Padahal saya cakap betul. Kerana saya nak bagi tahu hukum zina bukan haram. Sebaliknya, zina itu yang haram. Hukum zina adalah al-hurmah, iaitu firman Allah yang berbunyi, wala taqrabuz zina. Cuma perincian yang sedalam ini, itu adalah kajian dan juga bahasa kumpulan tertentu, iaitu kumpulan ulama-ulama usulul fiqhi, dan bahasa itu tidak sampai kepada masyarakat umum. Maka khatibun nas ala qadri uqulihim. Atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasuluh. Mahukah kamu untuk Allah dan Rasulnya itu didustakan? Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nak bercakap tapi kita nak guna juga istilah ini, jangan sebut hukum zina tidak haram. Kita kata tuan-tuan, zina adalah haram. Jadi orang pun faham, memanglah zina haram. Cuma orang akan faham haram itu hukum. Haram itu hukum. Sedangkan bagi kita yang mendalami, kita tahu sebenarnya haram tu bukan hukum. Haram tu perbuatan. Yang mana hukum bagi perbuatan yang namanya haram itu, hukumnya bernama al-hurmah. Jadi kalau kita nak macam soalan daripada Ibnu Syafi'i, terjemahan wujub dalam bahasa Melayu yang tepat macam mana? Biasanya kalau sebenarnya banyak istilah-istilah ilmu ni belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu secara standard, belum wallahualam kalau sudah ada satu piawaian terjemahan yang berdasarkan, khususnya dalam ilmu usul fiqh lah, contoh al-wujub, nak terjemah apa ke bahasa Melayu? Cuma biasanya orang kata kewajipan. Al-wujub kewajipan, al-hurmah pengharaman, ataupun tak tahulah ada ke keharaman dalam bahasa Melayu kita, wallahualam. Wallahualam. Tapi maknanya kalau wajib tu biasa kita guna wajib, sunat, makruh. Tapi biasanya bila sebut wajib, sunat, makruh, orang kata itu adalah hukum. Hukum yang 5. Berapa hukum? Hukum ada 5. Apa dia? Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Harus. Kita terjemah kalimah mubah kepada harus. Jadi kita bila sebut wajib, makruh itu semua, kita faham itu adalah hukum. Tetapi sebenarnya hukum adalah al-wujub. Cuma apa terjemahan yang standard dalam bahasa Melayu bagi al-wujub? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya tak pasti adakah para ulama usulul fiqhi daripada kalangan orang Melayu kita sudah bersidang dan menetapkan terjemahan istilah-istilah ni atau tidak. Biasanya orang kata pengharaman, kewajipan, mungkin itulah terjemahan bagi al-wujub. Itu pun kalau kita nak bincang secara lebih dalam, di sana ada pula perbincangan tentang al-wujub dan juga al-ijab. Begitu juga al-hurmah serta at-tahrim. Itu pun akan jadi satu isu pula. Apa terjemahan yang tepat bagi kalimah-kalimah ini? Okey. Wallahu ta'ala a'la.
wa'alam. Ala kulli hal, mungkin ni satu idea untuk akan datang kalau para ulama kita daripada bidang usul fiqh bersidang. Nak pilih kalimah al-wujub ni, kita nak kekalkan kalimah al-wujub atau kita nak terjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan piawaian yang tertentu. Itu perlu kepada satu persidangan lah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jadi insyaAllah tahulah kita bahawa bila Imam Haramain sebut hukum hakam ada 7 wajib. Tengok Imam Haramain pun guna hukum ada 7. Hukum yang pertama wajib. Mereka kita kata ni salah ni Imam Haramain. Tapi takkanlah Imam Haramain tak tahu. Imam Haramain tahu. Tapi memang dari dulu lagi yang masyhur di kalangan orang awam, wajib itu hukum. Lalu Imam Haramain pun menggunakan konsep khatibun nas ala qadri uqulihim. Walaupun ini kita ilmu dah, tetapi takut orang salah faham, dan nak faham tu mungkin mengambil masa. Lalu beliau guna juga istilah orang awam. Digunakan juga istilah orang awam, iaitu dikata hukum ada 7, iaitu yang pertama wajib. Sedangkan wajib itu bukan hukum. Hukum bagi al-wajib adalah al-wujub. Cuma Imam Haramain guna juga demi meraihkan realiti masyarakat pada masa itu dan sampai ke hari ini. Subhanallah. Sebab kalau kita baca sekalimat, Imam Haramain pun salah kan? Jangan kata para ulama salah. Sebab para ulama ni mereka adalah orang pakar. Kalau kita salah tu biasa. Tapi kalau para ulama salah, walaupun tak mustahil mereka tersalah, tetapi orang pakar terlalu sukar untuk mereka salah. Sebab mereka sudah sampai kepada tahap kepakaran. Nak pula macam Imamul Haramain. Takkan Imam Haramain tak tahu wajib bukan hukum. Hukumnya adalah al-wujub. Tapi Imam Haramain tulis buku ni untuk siapa? Untuk mereka yang baru nak berkenalan ilmu usul fiqh. Seakan-akan Imam Haramain berkata, tak apalah, takat ni peringkat ni kamu peganglah dulu. Al-wajib tu hukum. Nanti bila kamu dah makin baca kitab lebih tinggi, kamu akan tahu rupanya wajib bukan hukum. Wajib adalah muta'allaqul hukmi, yang berkait dengan hukum, yang mana hukum itu namanya al-wujub. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan yang akan datang kita akan meneliti pula tentang definisi al-wajib, al-mubah, al-mandub, al-mahzud dan seterusnya. Alhamdulillah, azan asar pun baru saja di Malaysia, di Perak baru saja azan. Moga-moga kita diberikan kebaikan yang berterusan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab azan je Atau sambil-sambil lah kita tutup baca kita ya. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله أكبر الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. Bertemu lagi di minggu hadapan. Terima kasih semua yang telah bersama-sama dalam majlis ini. Moga-moga dalam jagaan Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.